rasa katanya kenyataan Syah memetik nama Zaid Hamidi untuk kepentingan perasaan beliau sendiri. Akurlah katanya. Ini kata Ketua Bahagian Datuk, akurlah keputusan sebanyak 5 kertas pengampunan termasuk permohonan Seri Najib telah dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan tersebut yang dipengusikan oleh Al-Sultan Abdullah Riyadauddin Al-Mustafa bila Shah Duli Yang Mulia Pertuan Agong ketika itu. Jadi, apakah Yang Muhammad Nasir Ibrahim, DAP dan Muhammad Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi boleh melebihi keputusan yang telah dibuat? Itu persoalannya. Sebab sebenarnya saya nak sebut pun nama dah saya. Sebab saya rasa memang dia tak pernah berterima kasih. Apa saja pun hari ini, baik macam mana pun dilakukan UMNO, betul beliau akan serang. Konon-kononnya lah bahawa UMNO ni telah dikencing oleh Zaid Hamidi, Zaid begitu. Sebab kenapa? Kerana dia marah sebab dia telah pun disingkirkan dari jawatan sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO dan digantung kedudukannya. Bukan salah orang, salah diri saya. Tidak boleh terimalah sebagai warga UMNO adanya mereka yang satu ketika dahulu berkempen untuk UMNO, mempertahankan UMNO, boleh menulis catatan. Dia kata, bersabarlah, bersyukurlah San, bahawa sekurang-kurangnya presiden kamu, itu nak dialamatkan pada Hasan ni tentang Datuk Anwar Ibrahim. Sekurang-kurangnya presiden kamu tidak memecat kamu atau mengambil tindakan disiplin. Tidak seperti Zaid Hamidi. Kalau kamu dalam UMNO, maka kamu akan dipecat. Ini kerana bila adanya saudara Fahmi Fadzil membuat kenyataan yang mengatakan bahawa sewajarnya Hasan Karim ini dibawa ke muka Biro Disiplin. Jadi dia pula menyampuk. Artinya dia menyokonglah tindakan Hasan Karim itu. Jadi saya rasa orang begini eloklah. Setelah pun tidak berada dalam jemaah UMNO. Jadi saya rasa untuk setakat ini jangan mimpilah untuk kembali pada UMNO jika itu sikap anda. Cukuplah. Kita tak mau lagi adanya musang berbulu ayam. Saya dulu bersahabat dengan beliau. Saya melihat beliau adalah merupakan potensi pemimpin masa depan. Tapi kalau itu sikapnya, belum jadi pemimpin pun dah bersikap begitu, apatah lagi kalau beliau mengemudi UMNO. Kalau beliau berada di pesada UMNO, bertambah rosak rasanya parti ini. Sebab itu saya harap kembali kita menyentuh tentang kedudukan Seri Najib. Jadi kita kena ingat kuasa lembaga pengampunan tidak boleh dipertikaikan. Itu kuasa mutlak Jadi sebab itu semua pihak termasuklah ahli politik perlu menerima keputusan lembaga pengampunan Wilayah Persekutuan yang mengurangkan separuh hukuman penjara kepada Seri Najib. Menurut Peguam Dr. Zulkarnain Luqman, dia kata persoalan mengapa bekas Perdana Menteri itu tidak mendapat pengampunan penuh sebagaimana diterima oleh Sir Anwar Ibrahim sebelum ini tidaklah harus ditimbulkan. Ini kerana keputusan berkenaan datang dari punca kuasa mutlak yang dimiliki oleh lembaga pengampunan yang pengusikan oleh Yang Pertuan Agong. Kes yang dibawa kepada lembaga pengampunan ini memang semuanya membabitkan individu yang telah pun dihukum bersalah. Cuma kena faham punca kuasa pengampunan. Lembaga ada kuasa untuk mengampun penuh atau hendak dikurangkan. Secara kena tengok juga Datuk Anwar Ibrahim berapa lama dia duduk dalam. Dia cuba buat comparison, mengatakan Anwar tu begitu, Datuk Anwar Ibrahim begini. Sekali lagi saya katakan bagi saya tidak wajar. Warga UMNO, saya bukan nak menjilat memanglah lepas ni saya akan dituduh menjilat Presiden UMNO. Bagi orang yang beremosi. Kenapa tidak kita bersabar, tunggu lagi apa yang akan dilakukan. Malahan, Datuk Seri Zahid memang dia pun kecewa dengan keputusan yang berlaku begitu. Sebab itu sepatutnya hari ini diadakan kolokium berhubung dengan Kongres Bumi Putra. Dia boleh menangguhkan. Kerana memanggil musyarat Majlis Tertinggi UMNO pada jam 11 pagi tadi. Dan pukul 11, pukul 12, 1, 2, 3, 5 jam. 5 jam Majlis Tinggi UMNO berbincang soal ini dan mencari yang terbaik keputusannya bagaimana untuk mententeramkan keadaan. Sebab orang sekarang ni tertumpu pada UMNO. Kononnya UMNO tidak membela. Ya, kita nak bela, bukan kita tak nak bela, kita bela. Tapi orang kata berpada-padalah dulu, sabar. Ini tidak. Dia boleh dituduh macam-macam. Dan akhirnya hari ini, apa kata kenyataannya? UMNO
Dalam mesyuarat Majlis Tingginya pagi tadi saya bersetuju untuk meneruskan usaha mendapatkan pembelaan terhadap bekas Presiden Parti itu. Itu Datuk Seri Najib. Jadi retinya bukan terhenti begitu saja, saudara. Dalam mesyuarat sebut, pimpinan Majlis Tinggi turut bersetuju pembelaan ke atas Datuk Seri Najib adalah sesuai dengan laras undang-undang negara selain berpegang pada keputusan Perhimpunan Agung UMNO berhubung pengampunan pada bekas Perdana Menteri itu. Jadi UMNO ingin menegaskan bahawa pembelaan terhadap Datuk Seri Najib dibuat kerana merasakan beliau tidak mendapat keadilan seawal proses perbicaraan. Justru UMNO berharap atas prinsip keadilan, Perdana Menteri akan sama-sama menjunjung semangat ini. Itu menurut kenyataan Parti UMNO. Pendek saya. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, saya kena lihat siapa yang memulakan. Di awal perbicaraan, ada berlakunya ketimpangan, yang dirasakan adanya ketimpangan. Waktu itu, UMNO berkuasa. Kalau kita dengar apa-apa VT tadi, siapa yang nak pastikan supaya Datuk Najib disumbat ke dalam? Hanya kerana dasari mereka. Dan soal itu sekali dilupakan. Rakyat marah pada Zahid. Rakyat marah pada Anwar Ibrahim kan tidak beri pengampunan. Tapi siapa yang memulakan onar ini? Sebab tu saya kata kadang-kadang diorang ni mengarut lebih. Mungkinlah malam besok saya akan cuba mengulas lagi saya. Dan besok insya-Allah bahawa Presiden UMNO akan mengadakan perjumpaan tertutup dengan kesemua 191 ketua-ketua UMNO bahagian untuk menjelaskan keadaan. Supaya mereka dapat balik menjelaskan pada peringkat akar umbi. Tapi orang akan, saya lihat dan saya yakin, orang pasti akan memperlecehkan. Kadang-kadang kenyak kata-kata yang tak sepatutnya diluahkan. Akhirnya kita bergaduh dalam apa ini media sosial. Tengok kenyataan pada Raziah Din. Dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sakau pun. Dia kena 20 tahun. Jadi keadaannya saudara. Dan mula orang tweet sana, tweet sini. Jangan kita mulakan perbalahan. Apa yang kita alami sekarang ini, bertenang dulu. Kita harus berusaha. Kita masih berusaha. Tapi dalam usaha itu kadang-kadang berjaya, kadang tidak. Dan jangan kita membelakangkan takdir ilahi. Qada dan qadar Allah. Ini tidak saya. Bila dengar bunyi nyamuk aja maka kita bakar kelambu. Bila kita berjalan dekat tengah jalan, terlanggar kayu, terlanggar batu, yang salah bandaraya. Kita lupa kesalahan kita. Kita lupa kelalaian kita. Saya terus terang saya katakan waktu awal perbicaraan Najib saya dah bercakap. Untuk era kepimpinan Pakatan Harapan 1.0, pimpinan Dr. Mahathir, saya kata sukar. Tapi kita mengharapkan agar sesuatu dapat dilakukan. Sebab itu Datuk Seri Najib Azhar Zahid bersetuju untuk menumbangkan Pakatan Harapan 1.0 Dr. Mahathir. Dan kita mengharapkan kalau, sebab itu dia tak ada pun kata dia mesti jadi Perdana Menteri. Okey, lantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Bila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dengan harapannya adalah sedikit pertimbangan, tak juga. Perbicaraan diteruskan. Dan hukuman pun dibuat oleh mahkamah. Sebab hakim-hakim itu adalah pilihan. Saya tak mahu membicarakan keadilan hakim itu okey. Sebab tak ada. Saya tak mahu membicarakan soal itu. Tapi realitinya begitu keadaannya. Dan lebih malang lagi, waktu Datuk Seri Najib dihantar ke penjara, waktu itu siapa jadi Perdana Menteri? UMNO sendiri. Saya dengar VT tadi. Jadi ini saudara kena ingat saya. Saya dengar kenyataan yang mula Tengku Razili Hamzah. Dia betul terang, dia kata sewajarnya Datuk Seri Najib ini diberi pengampunan. Ini orang lama punya pandangan. Saya dengar sebaik-baik mungkin. Kenyataan yang mula Tengku Razili Hamzah dalam satu pertemu bual sama ada dengan wartawan luar negara ke wartawan tempatan. Bila mereka bertanya, apa pandanganku tentang pengampunan Datuk Seri Najib? Dia kata sewajarnya diberi pengampunan. Tetapi bagaimanapun terpulanglah katanya kepada majlis pengampunan. Itu gambaran orang yang lama berjasa. Dan tentulah saya yakin Datuk Tengku Razali juga merasa kecewa bila melihat keadaan sebegini. Tapi apa yang boleh dilakukan? Sebab kita tertakluk pada undang-undang. Kita menghormati undang-undang. Negara kita ada undang-undang, rule of law. Saya dah bagi tahu, kalau dilepaskan Datuk Najib sepenuhnya, maka akan serang habis-habisan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pasti akan kena serang saya.
puak-puak yang berhaluan kiri. Bukan kerana kita takut, tidak, saudara. Saya dapat menjangkakan itu keadaannya. Kalau tidak dibebaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga yang diserang. Kerajaan Madani zalim, tidak mau bersama dengan membela Datuk Seri Najib dan sebagainya. Kiri kanan kena. Itu gambarannya. Tapi kita boleh membuatkan kita bertepuk tangan dan menzahirkan emosi kita yang bukan-bukan. Dan salahkan Presiden UMNO. Apa punya baral kau orang ni? Dia sedang berusaha dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membela Datuk Najib. Tapi dia dimaki hamun. Datuk Seri Anwar Ibrahim dimaki hamun. Sedangkan siapa yang sumbat Datuk Najib ke dalam? Ini kena ingat secara puncanya di mana. Kita tiba-tiba buat keputusan tanpa mengetahui punca dan sebagainya. Akhirnya kita tersasar dari realiti. Kita tenang, kita berdoa pada Allah SWT. Dalam musim yang mendatang ini saya yakin ada sinar, pasti ada sinar. Dan besok akan ada pertemuan. Sebab itu saya bersetuju dengan kenyataan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, iaitu Datuk Saudara Dr. Muhammad Akmal Saleh. Dia kata, pandangan daripada bersih, itu baru bersih, dia kata. Baru dapat setengah pengampunan saja, bersih sudah pun menyelai bukan-bukan. Jadi selaku Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh membidas kenyataan berat sebelah. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil berhubung keputusan Lembaga Pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri dan Seri Najib Tun Razak. Katanya pendirian yang dikeluarkan oleh badan bukan kerajaan itu jelas berbeza dengan apa yang berlaku dalam kes Perdana Menteri dan Seri Anwar Ibrahim. Jadi katanya bila bab kena pada orang, okey. Bila kena pada kami, tak betul. Itu baru dalam pengampunan separuh saja, belum sepenuhnya. Sebab bersih pada hari Sabtu lepas, bila dengar cerita begitu, terus menyerang. Dan sebab itu, selaku Ketua Pemuda, saya mengucapkan syabas pada saudara Dr. Akmal. Teruskan perjuangan. Pemuda harus berani ke hadapan, menangani setiap persoalan yang disentuhkan, yang disentuh oleh mereka yang mahu melihat kehancuran. Jadi saya harap saudara, dalam keadaan begini, jangan bakar kelambu hanya kerana seekor nyamuk. Puncanya siapa? Dan saya berharap untuk malam minggu ini tenang-tenangkan fikiran, insya-Allah. Saya yakin, supaya saya memberi pencerahan ini, saya bukan nak membela siapa. Tidak, saya nak bela siapa. Saya harus menyatakan yang benar, tiada yang benar melainkan benar belaka. Kita jumpa lagi besok. Selamat berhujung minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.